cari dalam internet di Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, teks khutbah 4 Oktober 2024. Teks khutbah 4 Oktober 2024 bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1446. Ni kalau apa-apa kes, kalau nak saman kena saman Jabat Agama. Saya baca je. Kita dah lebat saman tak mau. Kita mau masuk nak naik tangga masjid, bukan naik tangga mahkamah. Dalam khutbah ini saya baca khutbah. Tapi tongkat tak payah pegang kan. Dia kata apa ni? Hadirin Jumaat yang dirahmati oleh Allah Taala. Tajuk khutbahnya betulkan akidah pengikut JISBS. Jelas ni. Ni teks khutbah ni, bukannya ceramah kedai kopi. Isu JISBS sedang hangat diperkatakan sekarang. Persoalannya, saya sebut ringkaslah JISB gitulah. Adakah sama dengan Al-Arkam dulu yang telah diharamkan segala pahaman dan ajaran oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor? Adakah buku Aurat Muhammadiyah yang diharamkan sebelum ini masih diamalkan oleh pengikut mereka? Jawapannya adalah sama. Jika fahaman dan ajarannya masih sama antara Al-Arkam dengan JISB yang diamalkan oleh ahli-ahlinya sekarang, oleh itu umat Islam hendaklah berhati-hati dengan dan dilarang berpegang serta beramal dengan pahaman dan ajaran ini. Di manakah punca? Saya tak nak ringkasnya. Kalau nak tunggu sampai tengah hari tak apa. Punca dianya tengok. Beberapa penyimpangan yang ada dalam ajaran mereka. Yang pertama, kepercayaan kepada kebangkitan semula pimpinan Al-Arkam yang telah meninggal dunia seperti Syekh Suhaimi mati pada zahir sahaja, sebaliknya ia gaib dan lahir semula sebagai Imam Mahdi. Syekh Suhaimi mati dah, tapi tak mati. Dia akan muncul menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Ini satu. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahawa mereka yang telah mati meninggalkan kita, ruh mereka tidak akan kembali lagi ke dunia kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Tuhan nak hantar. Tapi mana pada asasnya tak balik dah ke dunia ini. Sama ada kembali untuk menziarahi ahli keluarga, membalas dendam, ataupun dari segala macam perbuatan manusia lain yang masih hidup. Sama ada ruh itu dalam keadaan baik atau buruk. Tak ada ruh balik balas dendam, tak ada. Itu dalam cerita drama apa tak tahu, saya pun tak tengok ada tak perlu ni. Ada. Kalau ada adalah, kalau tak ada jangan kata marah orang. Maknanya bagi dia, Tok Syekh yang sudah mati boleh balik, hidup balik. Akan jadi Imam Mahdi. Hebat tak hebat? Itu pegangan dia tu. Pegangan dia dalam kitab Aurat Muhammadiyah dia tu, itu yang dipegang oleh mereka. Ini penyelewengan yang pertama. Sambil-sambil duduk cara hari apa, kita ada juga ni, bagi bulan Ramadan tersebar dalam poster, dalam WhatsApp group, ruh balik pada bulan Ramadan. Ada ke tak ada? Pernah sebar juga. Bulan Ramadan orang tanya, Ustaz, betul ke ruh balik ni? Ada video ni, ada ni. Kata dia balik lah, tengok puak-puak mu pergi tarawih ke tak? Dia kata, apa Ustaz kata gitu? Dah lah, bagai tak betul, jawab gitu lah. Ruh dia tak balik dah, dia duduk di alam dia. Ruh orang mati syahid duduk belegar dekat aras. Tuhan tanya, mu nak apa? Dia kata nak balik semula ke dunia. Nak buat apa? Nak pergi perang semula, sebab besarnya pahala mati syahid. Allah kata, mu tak boleh balik dah. Tak apalah, nak balik sekejap ya, bagi tahu keluarga, suruh perang juga. Allah kata, aku bagi tahu. Sebab itulah Allah terbut dalam Quran, jangan kata orang mati syahid itu mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, tapi hidup di alam dia, bukan dalam kita. Itu penyelewengan yang pertama. Penyimpangan yang kedua, ni ketaksuban dan pemujaan kepada kepimpinan Asy'ari Muhammad, bahawa beliau memiliki kuasa kerohanian yang luar biasa. Dan ada pula dakwaan bahawa mereka percaya Syekh Muhammad As-Suhaimi akan kembali kepada Imam Mahdi. Ketaksuban dan pemujaan kepada pemimpin tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan boleh membawa kekufuran. Sebaliknya ia suatu bentuk ketaatan kepimpinan saja. Yang kalau kita dia hidup, kita taatlah.
Tapi kalau dia sudah mati, dia sibuk apa lagi? Cuma karaahnya baik, tapi maka di sini besarnya bala kepada, dia panggil ketaksuban yang melampau kepada syekh. Dia dakwa syekh tu ada apa? Ada kuasa. Ana kebetulan ada satu program di Kelantan, di Tok Bali. Program itu tuanku yang resmi jeti tu, tapi ada banner belakang, forum perdana sempena dengan majlis tu. Jadi dia panggil budak-budak, anak-anak arkam ni menasyid. Jadi dalam nasyid tu dia panggil Sayyidi Abuya Rasulullah Sayyidi Abuya. Kita kata apa benda budak ni? Dalam belakang dia tu banner saya, gambar Abu Anas belakang, dia duduk reseh. Tapi gambar tu tak boleh keluar daripada banner, maka diam situ. Kalau keluar rasa budak tu kena pulah telinga tarik dah. Tapi masa berbeza, dia menasihat waktu lain, saya ceramah waktu lain. Tapi keluar video, gambar orang atas je. Aku nak Abu Anas ni, gambar demo duduk belakang Rasulullah Sayyidi Abu Yan. Masa tu kumpulan dia kena tahan di immigration Australia. Dia video ada, saya simpan tapi nak cari mana tak jumpa. Dia kata bila rombongan kami ni kena tahan di Australia, jadi kita pun tawassul dengan Abu Ya, immigration tak bagi kita masuk. Sekejap ya Abu Ya datang, cop pasport, beres masuk. Itu 10 tahun yang lampau sudah berlaku peristiwa ini. Tengok, dia punya ketaksuban yang pelik melampau ni. Pasal itulah jemaah-jemaah yang pergi Mekah tu, dia panggil Wadi Berkat. Wadi Berkat di Hudaybiyah tu. Oh, besar gambar tu. Main-main. Berapa dah kita tadi? 3 kan? 2 baru. Penyimpangan yang ketiga, ni ketebah ni. Patutnya tebah ni kena baca pegang tongkat baru dia jadi. Yang penyimpangan yang ketiga, wujud unsur-unsur khurafat dan syirik dari ajaran asal arkam, seperti minda Abu Ya adalah wahyu Tuhan. Allah akan beritahu kepada Abu Ya tentang sesuatu penyakit di kalangan pengikutnya, serta dipercayai memiliki ramalan tentang masa depan. Waktu anak budak-budak dulu, popok dia duk ramal umur dunia ni 5,000 tahun. 5,000 tahun daripada Nabi Adam tu sampai ke kiamat. Lah ni berapa ribu dah umur dunia? Berapa ribu dah? Daripada zaman Nabi Adam siapa ke ni, kita dengan Nabi kita pun, Nabi kita dengan Nabi Isa berapa? 570. Lah ni 2024 ni. Hari 2,500 lagi lah ketah tu. Nak kiamat kan? Masa tu kita pun, besar pok ni. Saya budak-budak lagi. Dia tengok majalah dia tu lah, majalah. Ramai juga geng baca majalah masa tu kali. Dia tulis tarikh umur dunia kiamat. Dia tahu kiamat, bila berlaku kiamat. Cuma dia tak tahu bila dia nak mati je. Tengok ni. Dia tahu masa depan. Walaupun selepas kumpulan diharamkan dan berubah menjadi rufaqah dulu. Lepas tu GISB, elemen-elemen ini masih dilihat secara tersirat dalam kepercayaan dan amalan di kalangan mereka. Maka dalam Islam, syirik dan khurafat adalah dosa besar yang paling besar. Berat lagi dah. Jangan duduk main. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Banyak lagi. Dalam ni kali dia tak sampai hati nak tulis. Dari sudut masalah makan dan masalah apa, biarlah saya nak berpegang dengan teks khutbah je. Apa-apa terjadi pun biar dia pergi sama jabat agama. Penyimpangan yang keempat, kepercayaan dan amalan poligami yang tidak mengikut hukum syarak dan undang-undang yang berkuasa. Mereka mengadakan seminar dan kempen untuk memperluaskan amalan poligami dalam kalangan ahli-ahli mereka. Walaupun poligami dibenarkan dalam Islam, pendekatan kumpulan ini terhadap amalan tersebut sering dikritik kerana ia dilihat sebagai mengabaikan hak dan kesejahteraan wanita, dan juga masalah anak-anak dia. Ketua Polis Negara kata, bukan saya kata dah, kumpulan apa ni, Ketua Polis Negara kata ada seorang tu memiliki 34 orang anak. Kau tak baca dasar khabar? Kalau tak baca tak payah, baca Quran je. 34 orang anak yang dia kena 2. 32 lagi duduk rumah amal. Nak kata apa? Ini semua laporan-laporan daripada pihak berkuasa agama
Alhamdulillah, kita kata itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah rahmat dan juga beri pertolongan kepada sahabat-sahabat kita yang telah membongkarkan isu ini yang telah membarah begitu lama. Dan sampai hari ini pun sebahagian orang masih lagi tak percaya, walaupun khutbah bersiri dah keluar, masih lagi tak percaya. Dia kata ni nak menghapuskan ekonomi umat Islam. Ekonomi umat Islam apa? Ana 3 tahun yang lepas nak dengar cerita ke nak balik dah? 3 tahun yang lepas saya pergi ceramah di sebuah masjid. Saya tak sebutlah nama masjid ni. Depan masjid tu ada restoran inilah kumpulan ni. Waktu kita ceramah terpenuh geng-geng piyah tinggi duduk sini. Dia kata pelik dia ni mari dengar aku ceramah. Sekala dia orang tak suka kita. Rupa-rupanya dia taja makan lepas pada ceramah. Ha. Pengurusi masjid kata, "Ustaz, dia orang jemput ustaz makan." Tak. Saya balik lah kata. Tapi kita nak kata puasa pun malam, kuliah maghrib. Kalau puasa kalau tengah hari boleh kata kita puasa lah, sabarlah. AJK pergi makan, tapi pergi jugalah. Pergi pun AJK ketua pengurusi masjid dia perasan. Dia kata ustaz duk tunduk, nak ambil gambar pun tak mau, duk makan sayur je, tak makan benda lain. Dalam sayur selamat kot ni. InsyaAllah. Dalam sayur selamat. Ada juga air kot. Berilah kelonggaran sikit, jangan. Jadi makan. Selepas pada peristiwa yang tersebut 3 tahun yang lepas, jadi pengurusi tu dia tengok saya tak selesa, dia pun minta maaf. Dia tanya sebab-sebab, kita pun sebutlah apa yang kita tahu mengikut fatwa yang telah keluar pada masa tu, walaupun dengan nama Arkam, tapi ini adalah merupakan serpihan anak cucu dia juga. Jadi Alhamdulillah, jumpa balik pada minggu lepas, saya pergi masjid yang sama, tapi restoran itu tutup dah, tak ada dah. Turun dah dia punya logo, nama kedai itu dah turun dengan arahan tuanku, arahan apa ni majlis. Cuma apa yang kita nak cerita, pengurusi masjid kata hikmat 3 tahun yang lalu bila anda dapat maklumat ini, setiap orang nak berinteraksi, nak sewa bangunan ke, nak bagi tahu apa kerjasama dengan puak ni, dia kata saya sebut Abu Anah cerita. Jadi maknanya nama kita dikut 3 tahun yang berlalu, tahun ni barulah Allah Ta'ala dedahkan benarnya apa yang kita cakap. Alhamdulillah. Itulah pasal itulah kata orang yang tahu iza sakata alul haqqi, bila orang yang tahu diam, orang yang batil dia ingat, dia betul dah. Itulah bahayanya para pendakwah terlalu berlunak-lunak dengan orang-orang yang buat benda khurafat, benda yang ni. Sebab bila kita diam, orang ingat betul dah tu. Betul tak? Oh betul dah, ustaz tak kata apa. Awak ambil mana ni juru make up anak awak ni? Make up pondan kan? Dia kata dia ni kat rumah Pak Haji pun ni, ustaz makan situ juga sekali dengan dia. Tak tegur pun. Besar bala ustaz ni. Jadi Alhamdulillah, selepas daripada 3 tahun, rupa-rupanya nasihat kita tu memberi bekas kepada jawatankuasa masjid, dan mereka juga telah nasihat pada orang lain. Sekarang ni terserlah banyaklah pendedahan yang dia dedah yang kita pun tak tahu. Dari sudut interaksi muamalahnya, dari sudut sewa menyewa, biarlah itu kita serahlah kepada pihak yang bertanggungjawab. Kita tak usah menambahkan benda yang sudah keruh kata orang. Cuma kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna attiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, berilah rezeki kami ikut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah kepada kami yang buruk itu buruk, yang batil itu batil, dan rezekikan kami dapat menjauhinya. Banyak doa supaya Allah Ta'ala cerahkan dada kita, lapangkan hati kita, cerahkan hati, lapangkan dada untuk menerima Islam yang benar ni. Buku sejarah ni kita baca. Tadi bukunya saya sebut tadi, nama dia apa ni? Ideologi Umat Islam, yang Tok Guru Haji Hadi tadi. Sejarah pemikiran ada dalam Shopee ada. Tuan-tuan belilah, tengok pecahan-pecahan. Kalau nak baca sejarah lah. Kalau tak nak baca sejarah, kita tak usah baca sejarah, kita baca kitab-kitab tauhid yang untuk menguatkan akidah kita, mungkin lebih bermanfaat. Tapi untuk pengkaji, dia kena baca. Untuk orang mengaji yang tak ada masa, tumpukan belajar untuk mantapkan akidah, itu lebih bermanfaat insya-Allah. Tapi kata orang, penyakit kena tahu.
Karena itulah usira, dinukil daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa la tanqudanna ural islami urwatan man nasha'a fil islam la ya'riful jahiliyah. Simpulan ikatan keimanan ni akan terurai, terungkai satu demi satu bagi anak-anak muda yang membesar dalam Islam. Dia tak kenal jahiliyah, mana dia tak tahu. Saya tengok masyarakat semua buat, dia panggil arus perdana, semua orang buat belaka. Apa takkan saya salah? Nah, ini mengaruskan perdana ataupun menormalisasikan maksiat dan khurafat, ini bahaya. Jadi marilah kita para pendakwah, imam-imam, tuan-tuan guru, tegurlah kalau ada benda-benda yang boleh menjuruskan kepada khurafat dan kemungkaran dalam masyarakat, sebab benda ni bahaya. Bahaya ke tidak? Bahaya bila masyarakat tengok tak ada orang tegur, tak ada apa. Ustaz-ustaz pun pergi juga ke kubur besar-besar, kubur berhias contohnya, pakak dia duduk doa situ juga, jadi menyebabkan orang tengok tak apa pergi kubur. Jadi macam kubur berhias tu satu benda yang dibenarkan oleh syarak, sedangkan Nabi larang. Jadi hati-hatilah kita semua. Itulah yang kita nak sampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah.